Selamat sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kumpulan 4 ingin membincangkan tentang kesan persekitaran penggunaan pelbagai jenis tenaga di Malaysia. Nama saya Shakti Shwah sebagai ketua kumpulan dan diikuti dengan ahli kumpulan saya. Untuk perbincangan ini, kita akan tengok jenis tenaga yang membawa kesan kepada persekitaran dan impak terhadap Malaysia dan cara untuk mengatasi impaknya dan kesimpulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain binti Zahir akan membentangkan pengenalan tenaga. Tenaga merupakan suatu keupayaan semula jadi yang diperlukan untuk menjalankan pergerakan, perubahan atau sesuatu tindakan. Unit ukuran bagi tenaga ialah unit joule. Tenaga terbahagi kepada dua kategori iaitu tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Tenaga yang boleh diperbaharui merupakan tenaga yang boleh dijana daripada sumber sedia ada dan boleh diganti apabila ianya habis digunakan. Antara contoh tenaga ini ialah tenaga angin, cahaya matahari, biojisim, hujan dan ombak. Tenaga ini boleh diperoleh dalam masa yang singkat kerana ianya daripada alam semula jadi itu sendiri. Manakala tenaga yang tidak boleh diperbaharui merupakan tenaga yang tidak boleh dijana dalam tempoh masa yang lama secara berterusan. Sumbernya adalah terhad dan mengambil masa yang lama untuk diganti apabila ia habis digunakan. Antara contoh tenaga yang tidak boleh diperbaharui ialah tenaga arang batu, gas asli, petroleum dan bahan nuklear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza binti Ismail, nombor matrik A186-133. Pada hari ini saya akan membentangkan jenis tenaga yang membawa kesan kepada persekitaran. Yang pertama adalah tenaga solar, yang kedua tenaga hidroelektrik, yang ketiga tenaga bahan bakar arang batu, yang keempat petroleum, tenaga biojisim atau biogas. Tenaga solar merupakan cahaya yang dipancarkan ke bumi. Ia boleh ditukarkan menjadi tenaga yang lain seperti tenaga elektrik dan tenaga haba. Contoh tenaga solar ialah kalkulator, telekomunikasi dan lampu jalan. Yang kedua adalah tenaga hidroelektrik ataupun hidro. Tenaga hidroelektrik atau hidro merupakan pertukaran tenaga daripada aliran air kepada tenaga elektrik. Tenaga ini memberi sumbangan 90% tenaga elektrik dunia daripada tenaga yang diperolehi. Tenaga ini digunakan sebagai kegunaan penduduk sekitar untuk bekalan elektrik mereka. Yang ketiga adalah arang batu. Arang batu adalah batuan organik yang berwarna coklat kehitaman dan ia mudah terbakar kerana di dalamnya terdapat karbon, oksigen dan hidrogen. Ia juga merupakan sumber tenaga yang mempunyai kapasiti haba yang tinggi yang membolehkan ia sering digunakan oleh manusia. Yang keempat adalah petroleum. Petroleum merupakan sumber utama yang ada di Malaysia. Petroleum ini merupakan penyumbang terbesar di Malaysia. Ia digunakan sebagai bahan bakar dan dapat menjana kuasa elektrik. Yang terakhir adalah tenaga biojisim ataupun tenaga biogas. Tenaga biogas ataupun tenaga biojisim adalah sumber tenaga yang boleh diperbarui. Tenaga ini diperoleh daripada sisa pertanian dan peternakan. Contoh peternakan adalah kambing dan sebagainya. Ia digunakan sebagai penghasilan sumber tenaga hijau dan ia juga boleh mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga konvensional. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Ifa Karimah akan membentangkan impak terhadap Malaysia. Jadi untuk impak yang pertama, tenaga biojisim. Seperti kawan saya ini nyatakan, tenaga biojisim adalah tenaga yang didapati daripada rebutan daripada haiwan ataupun tumbuhan yang telah mati. Jadi untuk impak baik, ia adalah mudah didapati dan dia mengurangkan ketergantungan kepada bahan api fosil seperti coal dan ia boleh diselamatkan untuk kemudian dan ia menggunakan 3 nilai seperti
kurangkan guna semula dari kita semula, ataupun untuk senang cakap, ia adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Untuk impak buruh, ia memerlukan penembangan hutan yang banyak dan ia melepaskan gas yang lebih berbahaya seperti karbon monoksida, dan ia juga adalah mahal sebab peralatan ataupun komponen yang digunakan untuk menghasilkan tenaga ini agak mahal dan sangat jarang untuk didapati. Bagi tenaga petroleum, impak baik yang pertama ialah meningkatkan pendapatan negara. Hasil ekspor petroleum yang berkualiti tinggi keluar negara akan dapat menambah pendapatan negara. Aliran masuk wang ke dalam negara juga bertambah hasil peningkatan ekspor tersebut. Kedua, mengukuhkan ekonomi. Aktiviti perlombongan akan dapat menarik pelabur asing melabur dalam sektor perlombongan, sekaligus modal negara bertambah dan ekonomi dapat dikukuhkan. Impak baik yang ketiga, peluang pekerjaan. Aktiviti perlombongan akan membuka peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Impak buruk bagi tenaga petroleum yang pertama, pencemaran laut. Tumpahan minyak dan pembuangan sisa terutamanya dari atas pelantar ke laut dan kerja penggerudian minyak dan gas di dasar laut akan menyebabkan berlakunya pencemaran air laut. Hal ini akan menjejaskan keseimbangan ekosistem marin. Kedua, pencemaran udara. Aktiviti pemprosesan petroleum dan gas asli menyebabkan peningkatan kadar pencemaran udara dan bahan-bahan pencemar seperti sulfur dioksida boleh bertindak sebagai nukleus kondensasi yang menyerap uap-uap air lalu menghasilkan hujan asid. Seterusnya ialah tenaga hidroelektrik. Impak baik yang pertama ialah jaminan bekalan elektrik yang berterusan. Jana kuasa hidroelektrik dapat membekalkan tenaga elektrik kepada perindustrian, perumahan dan juga untuk kegunaan domestik. Kedua, tarikan pelancong. Contohnya di Empangan Bakun yang berpotensi menjadi tarikan utama pelancong memandangkan ia dikelilingi oleh landscape yang cukup menarik dengan pelbagai biodiversity. Ketiga, air dapat dibekalkan secara konsisten yang dapat memudahkan penduduk sekitar menjalankan aktiviti harian mereka seperti Empangan Kelanggit untuk kawasan Lembah Kelang. Impak yang keempat pula ialah mengawal banjir. Pembinaan empangan hidroelektrik bukan sahaja dapat membekalkan tenaga dan air, malah dapat mengawal banjir yang sering berlaku di kawasan tersebut. Impak buruk pula ialah kemusnahan hutan. Pembinaan empangan memerlukan kawasan yang luas dan ini menyebabkan hutan perlu ditebang secara maksimum. Impak buruk yang kedua ialah pencemaran air. Seperti contoh, pembinaan empangan bakun telah menyebabkan ikan mati di kawasan sungai berdekatan dan menyebabkan komposisi mineral air bertukar yang boleh membahayakan kesihatan manusia. Ketiga ialah ancaman kepada orang asli kerana rampasan tanah berlaku dan menyebabkan kediaman masyarakat asli musnah dan terpaksa berpindah ke tempat yang baru. Bagi tenaga bahan bakar iaitu arang batu, antara impak baik yang pertama ialah menjana elektrik. Tenaga bahan bakar ini dapat menjana elektrik kerana ia merupakan sumber tenaga utama negara. Seterusnya, kegunaan domestik. Arang batu digunakan terutamanya oleh penjanaan kuasa, industri simen dan sebahagian kecil untuk industri besi dan keluli. Impak buruk bagi tenaga arang batu yang pertama ialah gangguan tanah. Perlombongan menyebabkan kemusnahan fizikal kepada tanah dan ini menyumbang kepada kemerosotan flora dan fauna. Selain itu, tenaga hidroelektrik menyebabkan pencemaran air, bunyi dan debu dan turut memberi impak besar kepada biodiversity. Bagi tenaga solar, impak baik yang pertama ialah keperluan tenaga yang cukup. Dengan kekuatan sinar cahaya matahari, tenaga dapat dihasilkan dan dibekalkan kepada semua penduduk. Kedua, merangsang ekonomi kerana ia akan membantu meningkatkan industri Malaysia berkembang maju seperti pembuatan sel solar. Seterusnya, memajukan negara kerana negara boleh melangkah ke hadapan dengan memenuhi keperluan tenaga tanpa perlu mengimport tenaga primer dan lain-lain. Impak buruk pula ialah kos pembelian sistem panel solar agak tinggi termasuk dengan kos pemasangan dan pendawaian. Kedua, cuaca tidak menentu akan menyebabkan kecekapan sistem suria turun kerana bergantung sepenuhnya dengan cahaya matahari. Impak yang lain juga ialah menggunakan banyak ruang dan juga penggunaan tanah. Salam sejahtera, nama saya Tham Sin Ying. Saya akan menerangkan tentang cara-cara mengatasi masalah tenaga. Masalah tenaga biodiesel ialah pelepasan yang berbahaya. Bagi mengatasi masalah ini, kita boleh menggunakan bahan api bio seperti etanol atau biodiesel sebagai bahan bakar.
Sebagai contoh, tanaman-tanaman atau algae boleh diproseskan dengan menggunakan enzim untuk memecahkan selulos supaya mendapat glukosa atau kanji. Mikrob akan mendapat glukosa atau kanji itu untuk menghasilkan etanol. Dan akhirnya, etanol boleh digunakan sebagai biofuel. Selain itu, apabila menggunakan tenaga petroleum, yang mungkin akan berlakunya tumbuhan minyak akan mencemarkan laut dan menyebabkan haiwan akuatik mati. Bagi mengatasi masalah ini, mikrob-mikrob yang baik akan makan minyak dan sisa hidrokarbon bagi menghantamkan sisa tersebut dan menjadikannya air, karbon dioksida dan gas yang tidak berbahaya. Akhirnya tumbuhan minyak akan dihilangkan. Di samping itu, tenaga hidroelektrik bagi mengatasi masalah kemusnahan hutan, kita haruslah mengembangkan amalan guna semula dan kita semula bagi memastikan kediaman dan pekerjaan orang asli tidak akan diancamkan. Pihak berkuasa haruslah memilih tempat atau lokasi yang jauh dari kediaman dan tempat menangkap ikan mereka. Seterusnya, tenaga bahan bakar seperti arang batu bagi memastikan pelompongan bahan bakar tidak akan mengancamkan kemusnahan fizikal ke tanah, kita haruslah mengenal pasti pelompongan terancam dilaksanakan. Selain itu, undang-undang juga haruslah dikuatkuasakan sebagai contoh syarikat-syarikat yang ingin menjalankan pelompongan bahan bakar di sesuatu tanah, mereka haruslah mendapat keizinan daripada pihak kerajaan atau pihak berkuasa. Akhirnya, kita boleh menjimatkan kos dengan memupuk bakat orang dalam kemahiran dalam mempelajari kemahiran untuk memasang sistem solar. Bukan itu sahaja, cuaca di Malaysia adalah tidak tertentu. Kita boleh mengumpulkan cahaya matahari dalam bateri apabila cuaca panas dan digunakan apabila hujan. Sebagai kesimpulan, kita haruslah bertanggungjawab sebagai warga negara Malaysia untuk elakkan sebarang kesan negatif daripada penggunaan tenaga seperti yang telah dinyatakan. Penggunaan tenaga seperti ini haruslah digunakan secara terkawal dan juga bijaksana, jadi ia membawa kebaikan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih.